Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ustazah ucapkan tahniah pada semua kerana bersusah payah bertungkus lumus. Hujan pagi tadi kan. Hujan ni sedapnya duduk selimut, betul tak? Kan nak ni dalam sarat mengandung ni nak baring lah, letih lah. Tapi Masya Allah, mujahadah, struggle datang sini. Tahniah untuk semua sekali. Satu tepukan. Tepukan untuk diri sendiri, untuk pasangan. Okay, Alhamdulillah. Baik, kita nak santai-santai je, tak adalah formal pun, ya. Jangan malu, jangan segan, nak tanya pun boleh. Baik, kita nak berbicara tentang tips untuk membesarkan anak. Membesarkan anak, membesarkan mak, boleh ke? Mak tak payah besarkan, dia akan besarkan sendirinya bila dia mengandung kan. Baik, tips nak bentuk anak soleh. Next. Next slide. Siapa yang tolong tekan next. Okey. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke alam keibubapaan. Dulu alam bujang, sekarang ni alam ibu bapa. Alam bujang masuk alam perkahwinan, lepas alam perkahwinan apa dia? Alam keibubapaan. Keibubapaan. Okay, next. Nak besarkan anak, nak mula dari mana ya? Ni bahasa mudah-mudah saja ya. Jangan stres. Datang sini nak relax. Ambil ilmu sambil relax. Nak besarkan anak, nak mula dari mana ya? Okey, next. Pertama sekali, semasa mula bersama isteri. Dalam istilah Arab, dalam istilah Islam disebut istimta'. Istimta' ni maksudnya kalau sorry to say bersedap-sedapan bersama-sama isteri itu nama dia bersedap-sedap, istimta'. Jadi tak guna perkataan-perkataan lain yang menjurus kepada nampak sangat benda tu malu kan, malu nak sebut. Jadi istimta', masa itu pun kena mula dengan doa dan dalam keadaan wuduk. Masya-Allah, semua pun dah selesai fasa tu. Next. Apabila tahu pasangan mengandung, masa ni nak besarkan anak, tahu pasangan mengandung, kena lafazkan syukur. Bukan kata thank you yang. Bukan cakap terima kasih dekat isteri tu, terima kasih pada Allah dulu, barulah terima kasih pada isteri sebab jaga diri. Baik. Okey, next. Okey, adab dia tadi kita kata syukur, kena doa lah. Kena syukur, kena doa. Adab syukur dengan anugerah Allah. Bila kita dapat tahu isteri mengandung, doktor dah sahkan isteri kita mengandung, Masya Allah, kita kena dulukan dengan syukur. Sebab Abdul Malik bin Marwan telah berkata, tidak ada satu kata-kata yang aku sangat suka seseorang itu berkata serta tinggi nilai syukur pada dirinya daripada kata-kata yang menyebut aku bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat hidayah untuk beriman kepadanya dan juga nikmat-nikmat lain yang seangkatan dengan Masya Allah. Okay, next. Okay, kita nak dapatkan anak yang baik, nak besarkan anak, mestilah mula dengan amalan dulu. Okay, ketika isteri mengandung, apa kena mengena isteri mengandung dengan amalan suami ni? Banyak kena mengenanya. Kalau kita buka kitab-kitab yang membahaskan tentang nak bentuk anak yang soleh, suami-suami ketika isteri mengandung kena buat sesuatu. Maknanya perangai kena jaga, tak boleh marah-marah. Itu adalah salah satu kajian-kajian yang dilakukan oleh para sarjana. Baik, Ustaz pernah terbaca kajian yang dibuat oleh seorang sarjana di Israel. Walaupun di Israel saya bukan nak ambil dia tu, tapi dia punya kod-kod dia tu. Apabila isteri mereka mengandung, mereka ini dah bersiap sedia dengan pagi-pagi bangun pagi. Itu dari sudut dia bukan Islam lah, kita nak cerita dia tak Islam. Bangun pagi, dia banyak membaca, dia banyak buat latihan matematik, dia banyak sediakan makanan untuk isteri dia. Sebab apa? Sebab dia yakin yang dia buat itu membentuk tingkah laku anak di dalam kandungan. Pernah dengar tak? Pembentukan tingkah laku anak adalah bermula masa anak tu dah ada dalam perut, dalam kandungan tu, kitalah kena bentuk. So mak-mak, ibu-ibu yang mengandung tak bolehlah asyik nak bad mood je, temper je kan. Nampak muka suami nak marah. Suami masuk pintu dah marah. Jangan gitu, kena kawal perasaan. Belajar untuk kawal perasaan ibu-ibu. Ayah-ayah pun gitu juga. Jangan cepat marah, bang, saya nak ngidam nak makan buah naga. Awak ni semalam dah naga. Hari ni naga, besok naga. Nanti anak kita jadi naga nanti. Jangan marah isteri. Relax je. Okey, nak buat naga, okey. Relax. Kalau kata benda tu tak elok, baru kita nasihatkan isteri kita dengan cara yang paling baik.
Itu maknanya keadaan bila isteri mengandung ni, suami kena bertenang, suami kena bersabar, isteri kena bertenang dan bersabar. Nak dapat anak yang baik ni mula tadi tu. Dia tengok tu, kalau mak bapak bergaduh masih dalam kandungan tadi tu, dia kata, ya Allah, mak ayah aku masih gaduh je. Semalam bertekak, hari ni bertekak. Betul, dia memberi kesan pada tingkah laku anak. Itu kena faham. Baik, suami kena banyakkanlah istighfar, buat baik lah. Kalau sebagai seorang Islam, taubat, istighfar itu adalah perkara yang pertama. Astaghfirullah ala kulli halin alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah ala fi kulli dhanbin. Ya Allah, aku ni pendosa, ya Allah. Kita semua ni manusia kan. Mungkin ada perkataan aku yang tidak aku perasan, ya Allah. Aku minta ampun, ya Allah. Begitu kita nak bentuk anak soleh ni. Baik, jaga solat. Solat berjemaah lagi baguslah. Baca Al-Quran. Al-Quran jangan tinggal, tiap-tiap hari mesti baca walaupun satu ayat. Tapi janganlah tiap-tiap hari kul huwallahu ahad. Besok kul huwallah lagi. Tukar-tukarlah ya. Baik. Sambung lagi. Banyakkan puasa sunat Isnin Khamis suami-suami. Ini sangat membentuk. Ini adalah satu amalan yang sangat baik untuk membentuk anak dalam kandungan walaupun suami yang berpuasa. Sangat dia signifikan tau. Dia ada kajian-kajian signifikan yang mana mereka yang mengamalkan, suami yang mengamalkan puasa Isnin Khamis, dia membentuk tingkah laku anak yang sangat baik dan berdisiplin. Bila lahir dengar kata anaknya, gitu. Nak tak anak yang dengar kata? Ayah mak kena dengar kata dululah. Nak sihat dengan nasihat, nak berjaya dengan banyak petua pada orang kan gitu. Sebenarnya ibu bapa yang penyayang, anak-anak akan jadi riang. Ibu bapa yang tak dapat kawal perasaan, suka marah-marah, anak-anak akan rasanya anak-anak jadi apa? Kalau yang suka marah kejap, marah. Anak-anak pun akan resah. Dia dan perut dia resah. Aduh, ini belum lahir lagi ni. Kalau lahir macam mana dah ni? Ya? Okey, baik. Kajian menunjukkan bahawa tahun 2020 banyaknya wanita akan mengalami sakit mental. Lebih kurang 80% wanita akan mengalami sakit mental. Kenapa ya? Inilah punca-puncanya. Bila tidak dapat kerjasama daripada suami. Itu salah satu punca sakit mental. Betul. Ini belum ada anak lagi. Mungkin ada pasangan yang bukan anak kedua, tapi ada pasangan yang mungkin anak yang pertama. Boleh tak Ustaz tahu siapa yang anak pertama kat sini nak lahirkan anak yang pertama? Ramai, Masya Allah. Ini excited kan? Tak ada lagi kan? Tak ada anak lagi. Jadi nak lahirkan anak yang pertama ni, Masya Allah. Jadi anak-anak ni sebenarnya ditunggu untuk dibelai oleh mak dan ayah dia. Jadi ayah-ayah semua kena bersedia. Okey, rajin menghadiri ilmu. Ini salah satu ilmu ni. Lepas ni doktor lagi banyak bagi speak kan. So itu ada ilmu. Absorb dalam kepala, catat mana kalau boleh catat. Masya Allah. Okey, lagi next. Menjaga makanan lah. Makanan, minuman, percakapan, tingkah laku. Ibu, ayah-ayah jaga ya. Jangan masa ni lah berlakunya pelbagai perkara yang tak diingini. Contoh berlakunya suami yang curang dan sebagainya, kita tak nak benda ni. Jadi tingkah laku kena jaga. Banyakkan berdoa untuk keselamatan isteri dan bayi yang dikandung dan apabila dia nak bersalin. Kemudian jauhlah sifat marah, kasar, benci pada kerana isteri. Banyakkan sifat sabar. Dan yang ke-10 itu, bolehlah amal setiap hari. Bacalah Fatihah, bacalah surah Luqman, baca surah Yasin, surah Yusuf, surah An-Nahl ayat 78, surah Al-A'raf ayat 109 dan ayatul Kursi. Baik, ini testimoni Ustazah lah buat 170 kali Ustazah amalkan baca ayat Kursi. Masya Allah, anak yang lahir tu alhamdulillah sihat. Satu. Nombor 2, pembesaran fizikal dia dan juga mental dia sangat bagus. Okey, apa bukti dia? Anak Ustazah berjalan pada umur 8 bulan setengah. Dah jalan. Jadi masa umur dia 9 bulan pun dia dah boleh faham apa kita cakap. Contoh kata kita kata minta tolong ambilkan bantal dalam bilik, dia pergi walaupun bilik tu gelap, dia ambil tarik bantal besar tu dia. So dia cepat. Boleh amalkan ayat Kursi tu. Kalau cakap banyaknya nak kena baca, Ustazah saya baca ayat Kursi. Boleh baca ayat Kursi. Ayat Kursi ni kita duduk boleh sebab kita benda dah hafaz. Benda dah hafaz senang kan nak buat kan? Macam Imam Syafi'i, kenapa kita kata dia boleh khatam Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i sebab dia hafaz. Masa duduk dia boleh baca Quran, masa minum dia boleh baca Quran, betul tak? Kita kalau baca qul huwallah di mana-mana kita boleh kan, pasal apa? Kita hafaz.
Okay, betul tak? Ayat kursi kita hafal, kita bacakan insya-Allah. Okay, next. Okey, tips tambahan ni suami dalam menunjukkan rasa kasih sayang pada isteri, sebab nak jaga emosi, sebab bila emosi isteri stabil tadi, kandungan pun bagus. Sebab itu tadi dia ada kait mengait tadi tu. Emosi stabil, kandungan bagus, jadinya anak pun bagus, pembesarannya pun bagus begitu. Baik, hendak berlaku jujur pada isteri, selesaikan dulu kalau ada perselisihan sebelum tidur tu, tak mau masa-masa muka, tak mau you timur I barat, tak mau gitu ya. Jadi tak mau apa? Gaduh-gaduh nak tidur tu, okay, kita sama-sama saling apa? Saling bermaafan yang lapang dada. Baik. Lapang dada kita tidur gitu. Ketika isteri hampir bersalin, suami digalakkan baca doa berikut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, termasuklah isteri sekali ini doa Nabi Yunus ketika terperangkap dalam perut ikan apa? Ikan paus. Pernah kaji tak ikan paus tu? Dia bawa berapa tan metrik oksigen. Sebab tu Nabi Yunus berduduk dalam perut ikan paus, dia ada 300 lebih. 300 lebih berapa yang lebih tak ingat Ustaz. Dia jana oksigen dalam perut dia. Sebab tu Nabi Yunus dia tidak mati duduk dalam perut ikan paus. Masya-Allah. Okey, sambung. Suami dah kerap solat sunat, dari buat solat sunat hajat. Bila kata isteri dah correction, dah rasa sakit lah bang. Okey, lagilah kita kerap banyak buat solat sunat hajat. Sebenarnya tak payah tunggu sakit, macam kita agak-agak dah masuk 9 bulan dari isteri kita tu rajin buat solat sunat hajat. Ini sangat memudahkan isteri. Ada testimoni isteri yang bersanad anak pertama ni, sepatutnya kita memang akan sakit lama tau, sebab dia nak cik jalan, buat kat jalan, paling tidak 12 jam. Tapi satu testimoni ni kawan saya sendiri, dia pergi, dia kata sakit perut kot, cakap dengan suami dia. Betul ke awak ni? Bawa pergi hospital. Pukul 5 pagi, pukul 6 pagi dia bersalin. Anak pertama, anak sulung. Jadi doktor pun terperanjat, tak prepare, suaminya hantar balik sebab mak dia kata dia hantar balik. Anak pertama ni lambat. Entah-entah mungkin petang garang nanti. Dia pun hantar ikut cakap mak dia balik. Anak pun lahir 1 jam kemudian, doktor yang azankan. Sebab apa? Sebab suaminya balik rumah. Sebab itu rezeki. Sebab apa rezeki tadi? Banyak benda-benda yang dia buat, yang diamalkan semasa mengandung tadi, memang Allah bantu dia bersalin. InsyaAllah Allah bantu semua antum semua bersalin, insyaAllah dengan mudah. Next, sambung lagi. Okay, renung sejenak. Ini Abdul Karim Zaidan, dia menulis dalam buku dia, suami yang saleh akan turut merasakan penderitaan isteri. Macam mana nak rasa? Ustaz, saya tak mengandung. Nak tengok Mak Saleh ni kan, dia sebab dia sangat ambil berat kan isteri-isteri ni kan, sampaikan dia orang buat ni ikat batu kat perut nak bagi suami tu rasa beratnya bawa kandungan. Pernah tak isteri nak dah letih, abang hari ni abang bawa pula anak ni, saya tak larat dah. Tak ada kan? Kalau boleh pas baton best kan? Isteri ni tak kisahlah mandi, bawa, buang air, bawa, tak pernah tinggal 9 bulan 10 hari. Berat ke tak berat dia punya pengorbanan tu? Berat, besar, ya besar. Jadi kita appreciate lah dengan kata-kata yang baik. Tak perlu kita pergi tolong dia bawa pun. Cukup dengan kata-kata yang baik saja. Thank you yang, you're wonderful yang. Tiap-tiap hari bagi kata-kata puji. Isteri kembang, tak apalah. Ini kalau setahun sekali pun tak apa ni. Dia akan rasa gitu. Perempuan ni, wanita tak tahulah kalau semua setuju kan. Wanita ni kalaulah dia dipuji, diberi kata-kata yang baik, mana-mana saja, dia akan willing nak buat lebih pada sekarang. Contoh kata-kata, you masak hari ni sedap lah. Besok tu masak lagi sedap. Lagi banyak juadah. Sebab tu dia bersemangat dengan sebab kata-kata yang manis. Sebab tu saya baca satu buah buku, dia kata lelaki ini kena belajar untuk banyak dengar dan rasa. Isteri perempuan pula, wanita pula kena banyak membetulkan kata-kata. Cantik tak? Bila wanita nak cakap kan suka hati cakap kan. Suka hati cakap, lepas tu baru teringat. Tadi macam tak betul cakap. Jadi wanita dia dalam tempoh hidup dia banyak kena betulkan kata-kata. Manakala lelaki dia kena banyak betulkan cara dia mendengar. Jadi bila dua-dua sama membetulkan, macam inilah, macam ni jadi anak-anak besar dengan baik, rumah tangga harmoni baik. Suami hendaklah beri motivasi pada isteri agar tetap tabahlah. Sabar yang I tahu you ni penat setiap hari. Okay. Mengandung ni merupakan beban dan tekanan terhadap wanita. Dari segi fizikal dia harus menampung kandungan ni
kandungan yang berat tadi tu, ya, tubuh badannya bekerja lebih kuat, jantungnya mengepam darah 40% daripada biasa, daripada keadaan biasa. Buah pinggangnya harus mengendalikan pembuangan kotoran bayi dia. Wanita mengandung juga mengalami perubahan emosi, jadi kalau dia macam cakap merabal-rabal tu, suami relax lah dulu. Relax dulu. Mesti ada benda tak kena ni kan. Jadi kena pandailah. Okey, next. Okey, amalan ibu hamil. Tadi lazim baca Quran. Jangan suruh suami, ustazah kata suami you kena baca Quran tak? So isteri pun kena baca Quran. Kalau boleh dalam tempoh 9 bulan 10 hari ni khatamlah satu kali Quran. Insya-Allah dapat tengok perubahan pada anak. Dapat tengok input pada anak tu. Buat insya-Allah ya. Dalam tempoh 9 bulan tu satu kali khatam boleh kan? Imam Syafi'i satu kali dalam satu hari 60 kali dia khatam. Kita 9 bulan satu kali, insya-Allah okeylah tu ya. Kemudian lazimlah baca buku ilmiah. Jangan banyak baca buku hiburan. Banyak baca buku ilmiah, jangan banyak novel. Novel aja. Kalau betul nangis-nangis. Nangis tengok baca novel yang sangat menyayat hati tu. Tak mau gitu. Banyak baca buku ilmiah untuk perkembangan ni otak anak. Baik. Kemudian jaga adab dan emosi terhadap suami isteri, sama-sama jaga adab. Kemudian makan makanan yang baik, pastikan makan makanan tu bahan yang dia halal dan juga bergizi. Sumber makanan tadi halal. Suami bekerja dapat dapat duit, hasil pada tu, kemudian beli makanan, pastikan semua cycle tu dia halal. Jangan ada satu part pun yang syubhah dan sebagainya. Sebab apa nak jaga tadi anak tadi? Imam Hanbali pernah disusukan oleh jiran dia. Mak dia ni bagikan jiran dia susu. Lepas tu bila balik ayah dia, mak ceritalah tadi bagi jirannya, jiran tu baik, dia susukan anak kita gini. Imam Hanbali ambil ayah Imam Hanbali ni, dia ambil Imam Hanbali, dia terbalikkan kaki ke atas, dia tepukkan. Keluarkan susu tadi tu. Keluarkan susu daripada mulutnya. Ada satu pendapat mengatakan bahawa isteri itu sendiri yang makan buah pelam jiran yang jatuh ke halaman rumah dia. Dia makan buah tu. Kemudian disusukan anak. Itu pendapat yang lain. Kemudian disusukan anak. Jadi bila diceritakan pada ayah pada Imam Hanbali, ayahnya tuntung keluarkan susu tadi. Cuma kenapa? Sebab nak jaga tadi makanan yang halal masuk ke dalam badan tubuh tadi, masya-Allah, begitu sekali. Kemudian jauh daripada sifat dendam dan dengki bila kita mengandung ni. Jangan ada suka-suka letak perasaan menyampah kat orang. Jangan. Tu orang tua katakan menyampah sangat nanti rupa anak rupa tu. Kalau tengok benda yang tak suka sangat, jangan kenapa tak suka dia tu buang. Jangan duduk dalam minda. Kalau benda tu mengganggu fikiran, buang-buangkan dia, buat benda lain. Yang kita menyampah dan kita tumpukan benda tu menyampah, tak suka, susah. Buangkan perasaan dendam, hasad dengki tu pun buang. Rajin kuntum senyum. Nanti anak lahir manis muka. Betul ke saya? Buatlah. Buat nanti anak suka senyum, muka pemanis je. Baik, okey, sambung. Suka berbual dengan anak dan kandungan. Ini ayah dengan mak sekali kena buat, bukan mak saja tau. Ni 24 jam mak dia sembang anak. Ayah pun tak tahu je. Ayahnya pun kena cakap dengan anak sembang, kena komunikasi. Cakap ayah sayang, ayah memang tertunggu-tunggu awak lahir. Cakap dengan dia. Dia tahu benda tu dia masuk dekat disimpan dalam memori. Walaupun dalam kandungan tadi, sebab itu semua ada kajian-kajian yang signifikan tentang tadi tu. Baik, banyakkan doa kepada Allah, rajin puasa sunat kalau bolehlah, kalau mampu. Baik, lakukan kerja-kerja ringan kat rumah sebagai senaman untuk kita mudah bersalin. Jangan kita baring je pun tak boleh juga. Kenapa ni saya mengandung tak boleh bergerak? Lainlah kalau dia memang ada masalah dengan kandungan, itu lain. Baik, tak terlalu tertekan ataupun stres, itu kena uruskan stres dengan baik, uruskan emosi dengan baik. Okey, next. Sama lagi, banyakkan taubat, banyak istighfar, rajin solat wajib ni awal waktu. Itu membentuk disiplin dan anak, membentuk Allahumma salli ala Muhammad, fungsi eksekutif otak anak. Tahu tak fungsi eksekutif otak? Dia ada kat belah depan tau. Kita semua ni ada. Siapa yang ni semua ni menunjukkan fungsi eksekutif otak, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah semua sangat bagus, pada tahap yang bagus. Sebab apa boleh duduk di sini? Ini menandakan fungsi eksekutif otak itu berfungsi dengan baik. Disiplin. Yang kita solat awal waktu tu kan, itu menunjukkan fungsi eksekutif otak dengan baik. Jadi orang yang ada fungsi eksekutif otak yang baik ni, dia teratur hidup dia. Ini kalau boleh buka psikologi punya kajian, memang ada, semua ada. Baik, sambung.
Allahumma salli ala Muhammad. Lagi kena banyakkan zikir, kalau boleh tahajud, rajin hadir majlis ilmu, banyakkan makan makanan sunnah. Makanan sunnah apa? Apa tu, kurma. Kurma ni memang untuk mudah bersalin. Di samping khasiat-khasiat dia yang banyak, vitamin B. Okey, itu saja. Okey, amalan suami isteri ni biasa tadilah, banyakkan buat benda-benda bersama, solat hajat sama-sama, kata-kata semangat, banyak diskusi. Kemudian isteri banyak baca doa Nabi Yunus tadi tu, doa Maryam binti Imran ketika nak bersalinkan Nabi Isa alaihissalam. Okey, sambung lagi. Renung sejenak. Kesakitan yang ditanggung oleh ibu yang melahirkan bayi ialah 48 del. Tubuh manusia biasa hanya boleh menanggung kesakitan sebanyak 8 del sahaja. Jadi berapa kali ganda tu? 8 kali 6 kali ganda. Betul tak? 6 kali ganda kesakitan biasa. Masya-Allah. Kalau kita sakit gigi pun dah berguling. Isteri nak melahirkan anak ni 48 del sakit dia, masya-Allah. Sebab itulah isteri yang nak bersalin ini dia bertarung nyawa, masya-Allah. Sebab tu disebut dalam sebuah hadis, kalaulah isteri ini syahid bersalin, kemudian Allah takdirkan dia meninggal ketika bersalin, maka dia dapat pahala mati syahid. Begitu sekali pengorbanan Allah sediakan. Baik, sambung lagi. Jadi waktu pantang tadi dan selepas kelahiran tadi, bayi juga dapat menimbulkan rasa tekanan jiwa. Masa pantang isteri tadi, memang ketika itu emosi isteri tak stabil tau. Jadi suami tolonglah sama-sama ya. Kalau anak tu buang air, tolonglah suami tolong gantikanlah diapers dia. Kalau isteri berjaga malam menyusukan anak, suaminya tengoklah isterinya bangunlah tolong apa yang patut. Ini tengok isterinya nyusu badan, tak apalah. Saya tak ada susu badan, awak ada susu badan, awak susulah. Bukan gitu cara. Tapi caranya ialah ini saya punya tok guru dulu ajar ya, dan ada dalam kitab, boleh rujuk. Kita suami ni dia kena tanya tau, kalau anak menangis yang kena bangun siapa? Suami. Dia akan tanya pada isteri dia, tak kisahlah panggil apa kat isteri dia, boleh tak awak nyusukan anak? Kalau isteri kata, okey bang, saya ready. Tapi saya kata, bang saya tak larat sangat ni. Awak tak larat. Tak boleh kata gitu. Ya. Sebab apa? Sebab menyusu anak ni kan, isteri tadi sebenarnya dia boleh minta upah apabila dia menyusukan anak. Pernah dengar tak? Pernah dengar tu bagus. Jadi suami pernah dengar tu bagus, maknanya dia ada ilmu. Jadi ni kalau isteri menyusukan anak, sebenarnya suami kena bayar upah. Dah kenapa selama ni tak minta upah? Itu adalah tanda isteri nak berkhidmat pada suami. Sedekah dia pada suami. Besar tak jasa isteri tu. Sebab tu saya kata, kalaulah suami faham isteri, isteri faham suami, tak adalah masalah kita nak bercakap, nak cakap you tak okey, I je okey, tak ada kan? Betul tak? Bila faham dari semua sudut tadi kita faham. Berkahwin tadi dari sudut ni, dari sudut semua kita faham belaka. Dia tak ada masalah kita nak bergaduh. Tak ada apa nak digaduhkan. Sikit-sikit gaduh tu biasalah, ngajuk manja tu kan, biasa ya. Jadi bila isteri tadi, bila anak nangis tadi, suami dah kena alert tau. Aku dah ada anak ni. Bila anak nangis ni, cepat-cepat buka mata dah. Okey, yang you okey ke? You nak susukan anak tak? Memang kena tanya. Kita ambilkan anak tu, bawa kat isteri, suruh kat isteri, bagi isteri yang keadaan bersedia, baru dia menyusukan. Itu cara adab. Boleh buka kitab, kalau Ustazah cakap salah ni, boleh buka kitab. Memang dalam kitab sebut macam tu, masya-Allah. Kalau suami berjaya buat macam ni, thumbs up, 2 thumbs up ni, tahu memang bukan senang nak buat, tapi insya-Allah boleh buat kalau kita ada azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau ada azam, Allah akan bantu. Kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Suami dengan sendirinya boleh bangun, boleh berbakti. Insya-Allah sama-sama bakti tu. Isteri bakti menyusukan anak, suami bakti tolong angkat anak tadi, tanya macam tu. Okey, faham ya? Tapi kalau nak claim dengan suami upah menyusu boleh tak? Boleh. Kalau cakap dari sudut Islam lah. Saya cakap terus-terang kat sini. Sebab tu bila berlakunya perceraian, contoh perceraian. Jadi kalau berlakunya perceraian, apa yang hakim tanya pada isteri tu? Berapa yang awak minta upah untuk melahirkan berapa orang anak awak? 5 orang anak awak. Berapa minta upah? Hakim tanya soalan tu. Berapa yang awak nak minta upah menyusukan 5 orang anak awak tadi tu? Hakim tanya isteri. Masya-Allah ya. Sebenarnya ada benda tu. Jadi kita tak naklah klaim-klaim gitu nah. Abang jaga bang, saya nak minta upah, tak ada gitu. Isteri buat dengan penuh rasa kasih sayang, nak berkhidmat, nak sama-sama dapat pahala. Jadi suami pun kena juga membantu sama-sama ya. Baik, itu sambung ya. Next.
Okey, bila bayi sudah lahir ya, selepas kelahiran tu disunatkan untuk memandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmizi yang mengatakan bahawa masa kelahiran Hasan bin Ali mereka buat tadi tu iqamah tadi tu. Walaupun pendapat ni dhaif, tetapi Ibnul Qayyim mengatakan bahawa amalan ini sangat digalakkan dan tidak pun bertentangan dengan syarak. Maka eloklah dibuat tadi bila anak lelaki lahir diazankan, anak perempuan lahir diiqamahkan. Apa lagi nak buat? Terima kasih pada isteri kerana bersusah payah untuk melahirkan anak. Kena buat tu. Ya. Anak tadi kita iqamahkan ataupun azankan, kemudian cakap terima kasih kat isteri. Just terima kasih, isteri pun hilang sakit dia. 48 dia tadi kan hilang. Kemudian di zakat fitrahkan, ini kalau katakan dia lahir pada bulan Ramadan, zakat fitrah ya. Kalau tak bulan Ramadan ni tak payahlah zakat fitrah, pening kepala terfikir mana nak zakat fitrah ya. Kemudian dapatkan hak waris, ini yang disebut dalam kitab. Dapatkan hak waris ni macam mana? Bila anak lahir saja dia sudah berhak mewarisi harta. Contoh kata harta datuk dia dan sebagainya, semua dah hadir dah tu. Masya-Allah. Okey, sambung. Menghebahkan ucapan tahniah dan gembira bila anak lahir ni memang sunnah sebut pada orang saya sudah dapat anak, saya sudah dapat. Yang dengar pula sunat untuk kita mengucapkan tahniah kepada pasangan tadi. Okey, next. Okey, lagi next, ini sama tadi okey, amalan sunnah pada hari ke-7 tadi, hari pertama tadi tu azan, iqamah, kemudian tadi ada zakat fitrah kalau bulan Ramadan, kemudian diletakkan waris tadi, nama waris tadi nama dia sebagai pewaris, nama baby tadi tu. Okey. Kemudian amalan sunnah pada hari ke-7. Orang Melayu bila anak lahir je terus panggil nama kan. Tapi sunnahnya pada hari ke-7 itu meletakkan nama. Apa lagi sunnah yang pertama? Itu tahnikkan anak. Mungkin kita jarang dengar. Tahnik ni apa? Anak tadi tu kita bawa pada orang yang alim, yang bagus akhlaknya, imam-imam, contohnya ustaz-ustaz yang bagus-bagus ni, kita bawa dia dengan kurma dan juga air zam-zam. Nanti ustaz tu akan tahnikkan di langit-langit tu sambil baca Allahumma faqihu kalau lelaki, kalau perempuan Allahumma faqiha. Allahumma faqihu fid din wa anhu at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Itu bacaan doa ketika tahnik. Okey, next. Itu tahnik. Yang kedua, bagi nama. Nak bagi nama, bagi nama yang elok-elok. Yang elok-elok. Jangan bagi nama yang pelik-pelik. Zaman sekarang ni kan namanya pelik-pelik. Kadang-kadang kita yang bila datang WhatsApp tu, ustazah, namanya apa maksud dia? Sakit kepala ustazah fikir. Namanya berbelit-belit. Cari dalam Arab punya kamus tak ada. Macam mana kita nak tahu nama? Ikutlah contoh tauladan yang mana Nabi sebut. Kalau nak tahu nama yang lelaki, tahulah nama yang Ahmad ke, Muhammad ke, Mahmud ke, Hamadah ke. Kalau Abdullah, Abdul Basit, Abdul Razak. Kalau tahu nama yang melibatkan nama-nama Asmaul Husna, nama Allah yang 9 tu, jangan tahu nama dia Muhammad Razak. Tak boleh. Tahu Abdul Razak, hamba kepada Ar-Razak. Kalau Rahim, Muhammad Rahim, tak boleh. Abdul Rahim boleh. Itu kena ada apa? Ada pengetahuan juga tentang bagi nama. Kalau yang perempuan, eloklah bagi nama para sahabiah, isteri Nabi, Khadijah, Aisyah, lagi apa lagi? Suwaibah, Saudah, nama-nama yang Nusaibah. Allah, tak best lah ustazah. Macam tak glamour gitu. Panggillah nama, bagi nama yang dia elok ni, nama tu cepat dipanggil di syurga nanti. Kita hidup ni ada pengakhirannya, nak masuk syurga ke mana ke. Jadi kita kena bersiap sedia tu. Dari sudut nama pun kena bersiap sedia. Okay, next. Okay, cukur rambut. Tadi dah tahnik, dah letak nama, cukur rambut. Bercukur ini bukan tunggu ibu habis pantang. Cukur ni masa anak umur 7 hari, cukurkan dia. Dan rambut yang dicukur tadi tu ditimbangkan dengan mengikut harga emas semasa. Contoh kata harga emas semasa sekarang ni 1 gram berapa lupa dah. 180 ada. 200 lebih. Oh, masya-Allah, 200 lebih 1 gram. Kalau anak tu punya rambut 2 gram, so gandakan ikut harga emas semasa dan disedekahkan kepada fakir dan miskin.
Bukannya masuk tabung haji anak ya. Duit tadi tu pergi sedekahkan kepada fakir dan miskin. Okey. Faham Okey. Kenapa nak kena cukur? Okey, tengok menurut Abdullah Nasih Alwan dalam kitab dia Tarbiyatul Aulad, ada 2 hikmah galakkan mencukur rambut bayi ni. Pertama apa? Untuk menguatkan kepala si anak dengan cara membuat lubang rambutnya tadi, dan sekaligus mengukuhkan panca indera berhampiran. Jadi tadi kan kita ni ada ubun-ubun tu kata lubang tu. Jadinya bila cukur tadi tu dia boleh menguatkan kepala. Yang kedua hikmah dia, hikmah sosial, iaitu bersedekah dan saling bantu-bantu. Bila tadi kita bagi sedekah dengan hasil timbang rambut tadi tu mewujudkan hikmah sosial. Tapi untuk tambah sikit, sebenarnya kalau kita tak cukur kepala baby tadi tu kan ada dalam perut dia duduk dalam kandungan tu dengan air ketuban dan sebagainya tadi tu. Ni yang saya belajar dulu, dia boleh membuatkan bayi itu bengap. Dia kurang menangkap belajar. Jadi kena cukurkan, buangkan rambut tadi tu. Itu salah satu kajian sains lah. Okay, next. Akikah, sembelih kambing. Kalau lelaki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Ustazah, kalau saya mampu seekor je, Ustazah, boleh, tak masalah. Akikah ini adalah fidak. Fidak ni tebusan. Allah bagi kita anak, kita pun korbankan kambing tadi tu. Begitu. Jadi akikah ni memanglah sunat tapi sangat dituntut, muakkad lah. Jadi bukan tunggu ibu habis pantang baru akikah, sebab nanti ibu nak makan kenduri susah. Akikah hari ke-7 dapat pahala sunat. Okey, Ustaz, kalau kami tak bersedia, okey, boleh. Sampailah bayi itu boleh buat pada hari ke-7, boleh buat hari ke-14, boleh buat hari ke-21, dan jangan lebih daripada umur 2 tahun. Kau nak himpun duit kan, himpun dapat kambing 2 ekor contoh. Nak tunggu 2 ekor tu, tunggulah 2 tahun. Boleh, tapi jangan lebih 2 tahun. Okey, boleh gitu. Nak dapat pahala sunat tadi tu. Okey. Baik, next. Doa, okey. Doa. Anak-anak perlu dilihat sebagai saham kita, bukan sebagai benda yang membebankan atau menyusahkan kita. Doa yang terbaik ialah seperti diajar oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa paling bagus. Okey, next. Kita laju sikit formula 4S untuk tips ibu bapa. Apa dia? 1, jagalah solat. Solat ni perlu disiplin. Jangan solat di akhir waktu. Contoh kata Zuhur masuk 1.21, dia solat Zuhur 4.21. Sebab apa? Asar 4.45. Kenapa? Senang sikit, nanti kan terus sekali dengan asar. Tak payah banyak kali ambil wuduk. Jangan buat gitu ya. Itu menandakan fungsi eksekutif otak kita ada masalah. Ya, buatlah di awal waktu dan sangat banyak fadilatnya. Solat kena jaga ibu-ibu, ayah-ayah, walaupun mengandung kena jaga ya. Ayah-ayah lagilah kena ingatkan ibu-ibu. Awak dah solat tadi belum lah bang, sakit perut ni, tak lama mai saya tolong papa ambil wuduk ambil wuduk. Suami kena macam gitu. Jangan tak apalah, awak rehatlah bareng halus. Tak boleh gitu. Kita kena benda-benda bab begini kena cepat dan bersegera. Dia akan memberi impak pada baby tadi tu. Sangat-sangat memberi impak. Okey, yang kedua, suami isteri perlu sabar. 4 tip S tu sabar. Sabar perlu istiqamah. Tak boleh sabar sekejap je. Semalam okey je, semalam sabar, hari ni tak sabar. Mana boleh gitu. Sabar ni sampai bila-bila kena sabar. As-sabrul jamil. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama-sama dengan orang sabar. Sabar ada apa juga keadaan, masya-Allah. Isteri-isteri lagilah ibu-ibu ni kena tahan sakit, nak bersalin nanti lagi kena sabar. Tapi jangan takut, Allah kan ada, ya. Kalau kita banyak doa kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu menahan kesakitan yang di luar kudratku, ya Allah, maka Engkau lah, ya Allah, aku pulangkan tempat sakit tu, tolonglah bantu aku, ya Allah. Allah akan bantu, insya-Allah. Jangan takut-takut ya. Jangan nervous sangat ya, insya-Allah boleh tu. Okey, sambung. Sifat kena ada sifat. 4S ni sifat. Sifat perlu dibentuk. Sifat apa? Sifat penyayang. Sifat apa lagi? Penyayang. Lagi? Lemah lembut. Ayah mak nak bentangkan anak ni tak boleh macam askar pergi training. Tak boleh. Ambil tu. Tak boleh gitu. Tak boleh, dia tak menyerap. Bila kita marah kita jatuh pada apa? Jatuh pada marah anak tu. Benda tu kan semua kita cakap tu jatuh kat hati kan. Kita cakap dengan marah, jatuh kat hati anak tu, jatuh pat marah dia.
Jadi dia membesar dengan seorang yang pemarah, jiwa dia geram jika orang tengok orang nyampah. Kan? Dia nak marah. Tapi kalau cakap dalam bahasa yang santun, lemah lembut ni, dia jatuh kat hati tadi, lembut juga. Bukan lembut gitu. Tapi dia, jiwa dia lembut. Jadi senang nak dibentuk. Jadi bila kita cakap pun cepat menerima. Okey, itu kena faham ya, ibu-ibu ayah nak bentuk anak, nak dapat anak yang soleh, nak besarkan anak dengan baik, kena sifat tadi perlu dibentuk tadi, sifat kita. S yang tak hilang, S iaitu sikap. Sikap perlu ditangani. Sikap pemarah kena tangani ni. Saya ada sifat yang pemarah, kena tangani dengan bijak. Jangan marah tak tahu pasal. Marah pada perkara yang perlu. Tapi pun jangan marah yang melampau sangat, ya, begitu. Jadi sikap ni perlu sikap prihatin, bertanggungjawab, kan? Semua itu sikap yang lahir pada kita. Jadi semua itu perlu ditangani, dan 4 benda ni kalau buat, insya-Allah okey. Okay, next. Okey, asal didikan utama untuk anak, bina akidah anak, ya. Bila anak dalam kandungan ni, ibu ayah, kita kena perkenalkan anak bahawa kita ini akidah kita apa. Cakap kat anak, sembang dengan anak. Allah itu satu, kena sebut. Kena sembang anak, pegang perut, gosok dan bagi tahu anak, insya-Allah. Ustazah bawa contoh pada usia anak Ustazah umur 4 bulan, Ustazah ajar anak Ustazah tentang rukun Islam, rukun iman semua tu. Macam pelik kan, tulis kat whiteboard kan. Tapi sebenarnya dia punya natijah dia bila dia masuk sekolah, cikgu tak payah ajar, cikgu baru buka tajuk tu, dia dah boleh cakap, dah boleh jawab. Jadi buatlah, jangan kita kata ini bukan masanya nak bentuk ni. Mana boleh tak faham, dia faham, insya-Allah. Dia macam sponge kan, dia absorb je, nanti dia akan keluar pada masa yang sesuai tadi tu, masya-Allah. Buat, jangan kita rasa nanti anak tak tahu. Buat gitu. Okey, Ustazah ajarkan anak Ustazah mental arithmetic ketika dia umur 1 bulan. Mental arithmetic tu apa? Yang kita kira tu 1, 2, 3 tu sampai 10 pakai jari saja, pakai sebelah jari je. Pernah belajar tak mental arithmetic? Ustazah ajar anak Ustazah, dia memang bagus matematik. Jadinya kita boleh ajar apa saja yang ilmu tadi, kita ajar dengan baik dan bersungguh-sungguh, insya-Allah. Okey, bina akidah tadi pun gitu juga, bersungguh-sungguh. Kita cakap Allah satu, Allah yang wajib kita sembah, kita kena percaya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Baik, bina akhlak anak, akhlak yang baik. Maknanya percakapan apa semua tu kita kena bina dia pada dalam kandungan sampailah dia besar tadi tu. Maknanya kalau benda yang kita dah biasa buat pada dalam kandungan tadi, bila dia dah ada depan mata kita, lagilah kita kena praktikkan apa yang kita buat masa dalam kandungan tadi. Baik, yang ketiga, bina perasaan dan emosi anak. Dengan sentuhan ya, anak-anak ni kita kena, kalau kita cium kat dahi, dia ada makna dia tau. Cium kat dahi, cium kat pipi, gosok kat belakang, belah kanan atau belah kiri, semua ada makna. Tak sempat nak cerita hari ni, tak sempat. Nanti kalau ada kesempatan, nanti siapa nak pesan dengan Ustazah, WhatsApp dengan Ustazah pun boleh jugalah. Sebab dia semua ada makna. Bila kita cium kat atas ni, apa maksud dia? Cium kat dahi, apa maksud dia? Cium kat pipi, apa maksud dia? Faham cium kat tangan anak, apa maksud dia? Orang tu tak kasi cium kan, tapi sebenarnya bagus kita cium tangan anak kita, sebab tangan dia tanpa dosa. Okey, sambung lagi. Okey, bina jasmani dan kesihatan dia. Jasmani fizikal lah, kita kena ajak dia berkuda, manah tu kena boleh bila dia dah besar tu kan. Kita dah boleh bimbing dia berenang. Sebab tu Mak Saleh, dia anak dia umur berapa bulan tu dah berenang kan. Boleh sebenarnya. Memang bagus dari sudut pembesaran fizikal, dari mental tadi tu. Kemudian kesihatan dia pun bagus. Jadi kesihatan dia pun makanan lah. Jaga makanan seimbang. Sebenarnya dalam bab makanan, Islam sangat menitik beratkan halal dan thayyibah, halal lagi bergizi kan. Tetapi kita ni seolah-olah kadang kita makan ala kadar, jadi tak betul. Islam lah yang terkehadapan untuk perkenalkan makanan-makanan yang bergizi. Jadi kita kena ikut tu semua. Tak semestinya mahal, tetapi cukup dia punya yang seimbang. Okey, sambung. Bina pemikiran mesti positif. Anak-anak kita tak boleh bawa dia membenci orang. Tak boleh. Kita kena bagi positif anak kita. Nampak orang susah, kita kena sebut. Jangan bila nampak orang sampah-sampah, kita kata jangan, nanti kau tak belajar betul-betul nanti susahnya tu. Jangan. Tak boleh macam tu. Kita kena positifkan dia. Cakap tengok tak macam tengok siapa tu. Dia berkhidmat untuk kita tau. Kalau tak ada dia, sampah pun banyak. Patutnya kita ubahkan suasana tu menjadi positif. Sebab tu pemikiran anak. Jadi penting sangat ibu-ibu bina pemikiran anak tadi dengan sebab kita tadi positif. Kita dulu kena positif lah. Baik, sambung. Bina pemakanan yang halal dan thayyibah tadi saya sebut tadi. Okay, next.
Alfun mabruk dan selamat beramal. Cukup sekadar itu sebab kita pun masa terhad. Kita pun termakan masa banyak. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu aku qaul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.